Three, two, one. Bahagian A. Pengenalan. Pada tahun 1945, British telah memperkenalkan satu sistem penjajahan secara langsung dan disebabkan ini, raja-raja telah kehilangan kuasa secara mutlak oleh pihak British. Tetapi rakyat Melayu telah membantah dan bersuara mengenai raja-raja kehilangan kuasa. Mereka mahu kedudukan dan kedaulatan raja-raja dikembalikan. Pada zaman penjajah juga, melalui penjajahan damai dan persahabatan dengan raja-raja Melayu, British telah berjaya mendapatkan hak untuk memberi nasihat yang bersabit dengan pentadbiran negara. Namun agama Islam dikecualikan. Negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri tidak bersekutu adalah serupa kedudukan rajanya. Sejak berabad lagi, institusi raja-raja Melayu ialah institusi tertua dan sedia wujud dalam sistem sosial di negara Malaysia. Ianya juga terbabit secara langsung dalam pemerintahan Tanah Melayu dan Malaysia. Institusi yang wujud di negara ini dilindungi perlembagaan melalui perkara 38 dalam kurungan 4. Pada zaman kini, pelbagai langkah perlu diambil untuk meneruskan generasi mengetahui mengenai institusi raja-raja di Malaysia. Perlembagaan dalam pembelajaran perlu dititik beratkan dalam subjek sejarah, tidak kira di sekolah ataupun di peringkat institusi pengajian tinggi. Sistem pendidikan dan media masa tidak digunakan untuk menyumbang dan menilai kefahaman yang lebih baik antara etnik di Malaysia. Isu-isu ini menunjukkan rakyat Malaysia mempunyai kefahaman yang rendah dan kurang menghayati mengenai semua aspek dalam perlembagaan. Kebimbangan dan kecenderungan rakyat negara ini yang semakin hilang sifat tolak ansur antara kaum dan menyebabkan terjadinya kewujudan pemisahan masyarakat etnik mengikut kaum dan agama. Dalam pada masa yang sama, golongan muda perlu memahami perlembagaan persekutuan yang menjamin hak setiap rakyat Malaysia, sekaligus menyumbang ke arah meneruskan kejayaan dalam pembinaan negara dan menjaga hubungan antara etnik. Justru itu, peranan raja-raja dalam menjaga kedudukan Islam menurut perlembagaan dan perlu menjaga hak yang sah bagi etnik lain selain beragama Islam. Ulasan menyeluruh. Institusi raja-raja di Malaysia berperanan dalam semua aspek perlembagaan. Institusi raja di Malaysia adalah satu institusi tradisional yang sedia ada sebagai teras sistem pemerintah dan pentadbiran sesebuah kerajaan Melayu yang telah muncul berabad lamanya. Raja adalah tonggak keberpusatnya segala kuasa dan arahan perundangan. Raja juga adalah penyusun adat istiadat negara. Sejarah alam Melayu telah merakamkan besarnya peranan dan sumbangan raja-raja Melayu dalam perkembangan Islam. Menjelang kemerdekaan, sistem pemerintahan raja mutlak telah dimansuhkan diperkenalkan sistem berkerajaan dan bernegara yang menggabungkan institusi raja dengan institusi rakyat berasaskan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Institusi raja juga telah diterima sebagai simbol perpaduan. Raja adalah payung kedaulatan negara untuk memberi naungan yang saksama kepada seluruh rakyat Malaysia, tidak kira agama dan bangsa. Hal ini kerana raja perlu menjaga kedudukan orang-orang Melayu tanpa mengabaikan bangsa lain mengenai negara Malaysia. Terdapat beberapa peranan yang penting yang harus diuruskan oleh raja. Hal ini kerana raja perlu membuat keputusan berdasarkan setelah meminta pendapat daripada ahli-ahli parlimen yang dilantik untuk sesuatu masalah yang melanda negara Malaysia. Walau bagaimanapun, bagi dia juga mempunyai tanggungjawab untuk melindungi dan memastikan kedudukan Islam tidak tercemar. Justru itu, Melayu dan Islam adalah dua entiti yang tidak boleh dipisahkan. Kedudukan raja-raja dalam menyentuh hal ehwal Islam bukanlah sesuatu perkara yang baharu, kerana ianya adalah satu penerusan yang telah lama wujud sebelum perlembagaan mula berkuat kuasa. Bahagian B, isi nombor 3. Melalui artikel ini, perkara yang diutarakan oleh penulis ialah mengenai peranan institusi Raja-Raja Melayu. Hal ini berkaitan dengan kegagalan melaksanakan kontrak sosial di kalangan masyarakat di Malaysia. Ramai masyarakat, terutamanya golongan muda yang menganggap ini sebagai layanan istimewa kepada orang Melayu. Meskipun pelbagai langkah telah diambil, namun langkah tersebut masih tidak mampu untuk menjelaskan unsur-unsur tradisi ini. Oleh itu, bagi mengatasi permasalahan dan perbahasan yang telah terjadi, institusi beraja perlu memainkan peranan dalam menjaga kedudukan agama Islam. Institusi raja-raja bukan sahaja bertanggungjawab menjaga kedudukan Islam, tetapi juga hak yang sah bagi etnik lain yang bukan beragama Islam. Selain itu, wujudnya perbandingan pemerintahan beraja suatu penjajahan British dan pada masa kini. Suatu wujudnya Malayan Union, kuasa raja-raja Melayu menjadi terbatas kepada hal ehwal agama Islam dan adat istiadat sahaja. Manakala sewaktu persekutuan tanah Melayu diwujudkan,
Perlembagaan baru juga diwujudkan dan telah memulihkan semula kedudukan Raja-Raja Melayu. Setelah kemerdekaan, institusi pemerintahan beraja diteruskan dengan beberapa pindaan untuk disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Isu yang dikemukakan oleh penulis ini menarik dan perlu ditekankan sebagai pendedahan kepada masyarakat. Ini kerana isu mengenai institusi raja-raja sering menjadi bawah mula masyarakat di Malaysia, namun masih ramai masyarakat yang kurang jelas tentang peranan dan kepentingan institusi beraja ini. Institusi beraja sangat penting bagi sesebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum dan etnik bagi memastikan kontrak sosial dapat dilaksanakan. Kontrak sosial ini sangat penting sebagai satu bentuk perjanjian atau permuafakatan yang ditulis dan ditetapkan oleh undang-undang yang melibatkan semua masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Maka daripada itu, institusi raja-raja sangat penting di negara ini bagi mengatasi masalah perkauman daripada berlaku. Oleh itu, institusi beraja ini memainkan peranan dalam memastikan keharmonian dan persefahaman sentiasa terjadi di antara masyarakat di Malaysia agar setiap kaum dan etnik mendapat layanan yang adil. Malah pula, segala tindakan yang diambil oleh raja-raja turut mempertimbangkan nasihat daripada menteri. Hal ini merujuk kepada konsep raja berperlembagaan yang wujud di Malaysia ini. Maka, tiada pertikaian dan permasalahan yang boleh dilakukan oleh ramai pihak kerana masih mementingkan hak setiap kaum dan etnik di Malaysia. Isu yang dibangkitkan oleh penulis ini sangat relevan. Hal ini kerana pengkaji dapat memahami isu tentang kepentingan dan peranan institusi Raja-Raja Melayu dengan lebih mendalam dan jelas. Tanpa institusi Raja-Raja di Malaysia, perpaduan antara kaum akan sukar diperolehi. Ini kerana tanpa institusi beraja, tiada pihak yang bakal bertanggungjawab menjaga kedudukan Islam. Malah, keadilan dan hak-hak sah orang Melayu juga etnik lain tidak akan dibela dan dijaga dengan baik. Disebabkan institusi beraja dijalankan dengan beberapa pindaan diubah bersesuaian dengan konsep demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, maka tiada istilah pilih kasih akan dibangkitkan. Hal ini kerana segala tindakan yang diambil oleh raja-raja bukan dengan keputusan mereka sahaja, tetapi turut mempertimbangkan nasihat daripada menteri. Oleh itu, institusi Raja-Raja Melayu sangat penting untuk dikekalkan demi melaksanakan kontrak sosial yang telah dipersetujui serta memastikan keamanan di Malaysia tetap terjamin. Kami bersetuju dengan isi kandungan dan hasil dapatan artikel ini. Hal ini kerana institusi Raja-Raja Melayu ialah institusi tertua dan sedia wujud dalam sistem sosial di negeri Melayu dan terbabit secara langsung dalam pemerintahan Tanah Melayu dan Malaysia. Justru, institusi Raja-Raja Melayu ini perlu dikekalkan sehingga ke hari ini bagi menjamin kesejahteraan dan keamanan rakyat. Walaupun konsep raja berkuasa mutlak telah dimasukkan, namun konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen telah diwujudkan. Yang di-Pertuan Agong yang telah dilantik oleh Raja-Raja Melayu masih mempunyai kuasa memerintah persekutuan dan menjadi pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan. Oleh kerana Yang di-Pertuan Agong merupakan salah satu unsur utama dalam perundangan persekutuan iaitu parlimen, maka bagi dia mempunyai kuasa sepenuhnya untuk membuat pelantikan-pelantikan yang penting, bukan sahaja menurut perlembagaan tapi juga menurut akta-akta parlimen. Seterusnya, institusi Raja-Raja Melayu sangat penting bagi memelihara kedudukan agama Islam. Sebarang pindaan yang berkaitan dengan agama Islam perlu mendapat perkenan daripada Raja-Raja. Hal ini telah dinyatakan dalam sumpah jawatan berkenaan di mana Yang di-Pertuan Agong diberi tanggungjawab oleh perlembagaan untuk memelihara agama Islam pada setiap masa dan sentiasa beri teguh di atas pemerintahan yang adil dan aman serta baginda juga perlu memastikan kedudukan Islam tidak tercemar. Justru tidak dinafikan lagi bahawa institusi Raja-Raja Melayu memainkan peranan yang sangat penting dan mempunyai tanggungjawab yang besar dalam memastikan pemerintahan negara yang berkesan serta melindungi kedudukan agama Islam. Kami berpendapat bahawa perkara yang dibangkitkan dalam artikel ini dapat memberi kesan terhadap cara berfikir. Berdasarkan artikel, didapati bahawa Raja-Raja Melayu mempunyai tugas masing-masing yang perlu dilaksanakan bagi mencapai keamanan dalam negara. Seterusnya, tugas mereka adalah berdasarkan perlembagaan yang perlu dipatuhi, bukan sekadar ucapan atau arahan semata. Rakyat perlu memahami bahawa tanggungjawab Raja-Raja Melayu sangat sukar dan akan memberi impak yang besar kepada negara sekiranya tersilap langkah. Selain itu, dalam artikel ini juga didapati bahawa agama sangat penting dalam kehidupan seseorang. Agama merupakan panduan hidup bagi kehidupan setiap individu dan tanpanya mereka akan hilang hal yang tuju. Dalam artikel ini, kedudukan agama Islam menjadi peruntukan utama dalam perlembagaan dan Yang di-Pertuan Agong diberi tanggungjawab untuk menjaga
dan memelihara agama Islam supaya tidak tercemar. Hal ini kerana didapati bahawa pentadbiran negara Malaysia juga berpandukan pentadbiran dalam Islam. Kesimpulannya, rakyat perlulah membuka mata dan minda mereka supaya tidak hanya menuding jari mereka kepada pemerintah sekiranya perkara buruk melanda negara. Justru bagi mengelakkan berlakunya kucak kacir dalam negara, institusi Raja-Raja Melayu harus dikekalkan dan didedahkan kepada generasi akan datang agar negara semakin aman dan maju jaya. Ilmu pengetahuan baru yang diperolehi daripada artikel ini. Yang pertama, menerusi Raja berperlembagaan Buli Yang Maha Mulia, Raja-Raja bagi negeri-negeri hendaklah bertindak atas nasihat Majlis Eksekutif yang diketuai oleh Menteri Besar. Yang kedua, di peringkat Persekutuan yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak atas nasihat Jemaah Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri dalam semua perkara kecuali dalam beberapa perkara yang disebut sebagai kuasa budi bicara. Yang ketiga, menetapkan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara yang secara undang-undangnya menganggotai 3 badan kerajaan, iaitu yang pertama Badan Perundangan, Badan Pemerintahan dan Badan Kehakiman. Yang keempat, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa memanggil, menangguh dan membubarkan serta cuk mohor kepada rang undang-undang yang telah diluluskan. Yang kelima, institusi peraja juga dikaitkan dengan persoalan agama kerana mereka adalah ketua agama di negeri masing-masing dan bertanggungjawab menjaga agama Islam. Selain itu, sebarang pindaan yang ingin dibuat terhadap agama Islam perlulah mendapat perkenan raja-raja terdahulu. Seterusnya, institusi Raja-Raja Melayu ini amat penting bagi memastikan tugas utama agama Islam dan adat istiadat Melayu sentiasa terjaga serta keharmonian dalam setiap kaum di Malaysia mencapai matlamatnya. Justerum, institusi beraja ini perlulah terus dikekalkan agar perselisihan faham, pergaduhan, perpecahan kaum dan penindasan tidak berlaku di Malaysia. Menggunakan ilmu pengetahuan ini pada masa akan datang. Okey, yang pertama, dalam melangkah ke depan selepas 6 dekad mencapai kemerdekaan, sekarang adalah masa terbaik untuk membuka lembaran baharu bagi memperkasa kepercayaan dan keyakinan bahawa kepelbagaian kaum dan agama adalah sumber kekuatan dan bukan perkara yang melemahkan. Yang kedua, semua rakyat perlu bersatu padu mengembalikan kegemilangan serta menjadikan Malaysia negara yang lebih cemerlang demi generasi akan datang. Yang ketiga, selain itu, sikap tekun memajukan diri, berkongsi kekayaan dan membuat penegasan dalam beberapa perkara pada kalanya sangat diperlukan. Oleh itu, sistem monarki dan berperlembagaan tidak patut dijadikan alasan menyekat sumbangan raja kepada negara terutamanya kepada rakyat di Malaysia. Yang kelima, melonjakkan kredibiliti sebagai raja adalah dapat mendekatkan diri dengan masalah rakyat serta meningkatkan taraf hidup rakyat dan ianya juga boleh ditakrifkan sebagai maksud tersirat dalam berperlembagaan. Seterusnya, memastikan konsep perlembagaan terutamanya penyalahgunaan kuasa yang boleh menjejaskan nama negara dapat dilaksanakan sepenuhnya dan mengekalkan ekonomi negara dalam keadaan stabil dan tidak mundur ke belakang. Seterusnya, institusi raja yang memainkan peranan penting dalam sesebuah perlembagaan haruslah dihormati dan dipertahankan kerana ia mempunyai kepentingan sama ada dari segi nilai kenegaraan dan sejarah. Selain itu, institusi raja berperlembagaan juga penting kerana ia menjadi payung kedaulatan negara serta menaungi seluruh rakyat dan kepercayaan agama.